Pendengar Ria 897, saya akan terus berkongsi peristiwa berikut ini. Kiriman email datangnya dari seorang pendengar dari seberang tambak. Ini dari orang Johor berkongsi peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Dan namanya Abang Amri. Abang Amri, ya betul. Abang Amri dari Skudai berkongsi peristiwa. Beliau bertugas sebagai seorang pemandu teksi. Dan apa yang berlaku, beliau pernah menjemput seorang penumpang di salah sebuah jalan dekat kawasan Johor Bahru. Waktu itu sekitar pukul 1 pagi. Bila nampak seorang perempuan ni menahan teksi saya pun dari jauh kisi menjemput dia naik kenderaan saya. Lazimnya kalau orang duduk teksi saya, selalunya lah kalau yang tahan mesti duduk di belakang. Tapi pada malam tersebut, wanita ini duduk di bahagian depan teksi. Saya tak pasti kenapa, mungkin dia takut, saya tak tanya pun. Jadi saya tanya dia nak ke mana, dan waktu tu memang saya dah mengantuk sangat. Dan dia pun sebut yang dia nak ke Skudai. Ini kampung aku, sempat boleh saya pulang ni untuk berehat. Jadi seolah-olah ni orang mengantuk disorongkan bantal. Memang saya pun nak pulang ke rumah, memang tepatlah tempatnya. Jadi kata Abang Amri, saya pun memandu teksi saya dan saya tanya Skudai bahagian mana, kawasan mana. Dia pun sebutlah nama alamatnya dan saya pandu. Memang agak jauh sedikit dari rumah saya. Dalam perjalanan, entah macam mana, saya sedang memandu, saya dapat rasakan si budak yang perempuan ni lah, yang duduk di bahagian depan teksi ni kerap kali suka jeling ke belakang. Dia bukan toleh. Kata Abang Amri, dia suka jeling ke belakang teksi saya. Jadi saya pun rasa macam mustahil. Saya tengok dari cermin kisi, dari rear view mirror. Saya pandang ke belakang, tengok tak ada apa-apa, tempat duduk belakang kosong. Dan dalam hati ni, apa lagi yang nak mengganggu aku, nak balik ni, nak berehat. Entah macam mana, saya pun tak apalah. Untuk menenangkan diri, saya kata pada budak ni, "Dek, abang singgah kedai minyak boleh kejap tak? Abang nak tak tahan lah, nak terkucil." Jadi budak ni kata, "Boleh lah bang, saya pun boleh beli air, minuman." Jadi saya pun singgah kedai minyak berdekatan sebelum masuk lebuh raya. Jadi pendengar Ria 897 FM, bila masuk kedai minyak, apa yang berlaku, saya pun pergi ke tandas. Budak ni keluar, pergi beli minuman. Jadi saya pun kembali dalam teksi, nampak budak ni pun dah duduklah di bahagian duduk di belakang pula kali ni. Jadi tak apalah, saya tutup pintu, saya pandu pergi. Sedang pandu keluar jalan main road tu, kata Abang Amri, Casey sedang memandu, saya berbual dengan budak yang duduk belakang. Dek, duduk belakang pula, tadi duduk depan. Tapi dia tak layan Casey. Saya ajak bergurau, dia diam. Mungkin dia penat agaknya, saya pun tak layan lah. Pandu sampai di lampu trafik. Saya terpaksa berhentikan teksi. Sebab apa? Sebab lampu merah. Jadi bila sedang saya tunggu lampu isyarat tu bertukar warna, sambil tu saya pandang lagi dekat cermin, dan budak tu seolah-olah cara dia macam lain dari yang lain. Sungguh menakutkan saya. Jadi apa yang saya buat? Saya pejam mata, dalam hati saya berkata, "Tolonglah, kalau aku tak sepatutnya jemput kau, tolonglah jangan ganggu aku." Dalam hati saya bercakap. Kemudian saya sebut, ataupun katanya di sinilah, saya selawat selama 3 kali. Saya buka mata perlahan-lahan. Di belakang teksi saya tak ada orang kisi. Dan saya ternyata yakin di belakang saya bukan budak yang naik teksi saya awal tadi. Saya terpaksa pusing balik. Budak tu masih berada di kedai minyak, di stesen minyak. Sampai dalam, budak tu tanya, "Abang ke mana?" Saya nak cakap pun tak tahu nak cakap apa. "Oh, abang ke belakang cuci teksi sekejap." Budak tu macam terpinga-pinga. Dia pun naik teksi saya. Kemudian kali ini bila dia toleh ke belakang, saya pun sambut. "Oh, jangan takut, benda tu dah tak ada lagi." Dia tengok saya, dia terus pandang ke arah lain, seolah-olah barang tu saya yang simpan. Itulah pengalaman daripada Abang Amri, seorang pemandu teksi dari seberang tambak, dari Johor Bahru. Terima kasih Casey, terima kasih kembali.